عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertamanya kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberikan keizinan kepada kita, memberikan ruang dan juga peluang kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan untuk kita bertemu dengannya di hari akhirat. Sungguhnya kehidupan kita di atas muka bumi ini akan melalui beberapa fasa. Fasa yang pertama, kita dilahirkan daripada rahim ibu kita. Kemudian kita dibesarkan, dibela dan dipelihara oleh ibu bapa kita sehinggalah kita meningkat ke alam kanak-kanak, kemudian ke alam remaja, kemudian ke alam dewasa, seterusnya ke alam tua. Sekiranya diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita tidak tahu. Ajal kita ni kita tidak tahu bila kita akan diberikan oleh Allah ataupun dipertemukan dengan ajal kita. Ada orang dilahirkan oleh ibu dia, lahir baru 2-3 minit mati. Ada orang Tuhan bagi umur dia panjang lagi, hidup sampai kanak-kanak. Umur 7 tahun, mati, belak dan sebagainya. Ada orang Allah bagi umur yang lebih panjang, hidup sehingga remaja, dewasa dan sebagainya. Apa yang pasti, kehidupan manusia ini pasti akan menemui kematian yang kita sebut sebagai ajal. Dan di dalam Islam, kita diajar bahawa sesungguhnya selepas daripada kematian kita, kita pasti akan melalui alam yang dinamakan sebagai alam kubur. Alam kubur ini disebut oleh Rasulullah SAW ada 2 jenis saja alam kubur. Yang sebagaimana yang kita tahu, alam kubur ini disebut oleh Nabi sama ada menjadi sebagai salah satu daripada taman-taman syurga, ataupun boleh jadi salah satu daripada kawah api neraka. Kok mana pun, sedia tak sedia, kita pasti akan bertemu dengan kematian. Selepas daripada kematian, kita akan dikuburkan di dalam kubur. Dan Rasulullah SAW menyebut bahawa kubur ini adalah awalul manazil, adalah kediaman yang pertama yang akan kita duduk. Nabi sebut. Nak kabur benda tu? Sebenarnya kehidupan kita di atas muka bumi ini, yang kita nama kita duduk di rumah, kita ada kediaman dan sebagainya, itu bukanlah kediaman kita yang sebenar. Tapi yang dimaksudkan dengan kediaman yang pertama yang Nabi sebut adalah kediaman kubur kita, yang mana kita pasti akan berada di alam kubur. Sebab itulah hadis Nabi SAW ada menceritakan bahawa suatu hari Umar bertanya, ataupun suatu hari Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana keadaan kamu apabila suatu ketika nanti kamu akan bertemu dengan ajal kamu? Suatu hari Nabi bertemu, Nabi bercakap dengan Umar. Nabi bertanya kepada Umar, wahai Umar, bagaimana keadaan kamu ni bila mana kamu bertemu dengan ajal? Saat itu kamu akan dimandikan oleh kaum kerabat kamu.
kemudian kamu dikafankan. Selepas itu kamu akan disolatkan, lalu kamu akan dibawa ke kubur, dan kamu akan ditanam di dalam kubur. Ini Nabi cerita lah. Nabi tanya dan Nabi kawal kepada Umar, bagaimana keadaan seorang itu bila dia ni meninggal dunia. Dan perkara ini pasti akan berlaku kepada kita semua lah. Sama ada cepat atau lambat ke, benda ni pasti akan berlaku. Jadi Nabi tanya, bagaimana keadaan kamu ni bila kamu ni sudah ditanam di dalam kubur, dan apabila kaum kerabat kamu, rakan-rakan kamu sudah meninggalkan kamu bersendirian di dalam kubur. Lalu Nabi kata, kamu akan didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat ni kita semua tahu dah nama dia, Munkar dan Nakir. Dan kita wajib percaya bahawa bila kita mati, kita pasti akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir ni. Kerana ia adalah salah satu daripada rukun iman kita dah, percaya kepada malaikat. Lalu digambarkan dalam riwayat, dalam hadis disebut bahawa bagaimana rupa malaikat Munkar dan Nakir. Yang kita akan bertemu, setiap daripada kita ni akan bertemu ni, macam mana kau muka, macam mana kau rupa Munkar dan Nakir ni. Handsome ke, tinggi ke, gagah ke, macam mana rupa dia. Diriwayatkan bahawa Munkar dan Nakir ni, tubuh dia ni kehitaman, tubuh dia ni hitam kebiru-biruan. Suara dia ni umpama burung yang menggegar. Suara dia ni kuatlah, suara dia ni macam burung yang menggegar. Renungan mata malaikat Munkar dan Nakir ni digambarkan di dalam hadis, disebut sebagai renungan mata ni umpama pandangan kilat. Panjang pandangan Munkar dan Nakir ni. Nak cerita apa? Gambaran-gambaran yang disebut di dalam hadis ni, yang menceritakan berkenaan dengan Munkar dan Nakir ni, kita nak sebut bahawa Munkar dan Nakir ni adalah satu malaikat ataupun makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan yang sangat menggerunkan. Dan diriwayatkan juga bahawa Munkar dan Nakir ni, rambut dia ni mencecah ke lantai. Rambut dia panjang sehingga mencecah ke lantai. Nak gambarkan bahawa malaikat Munkar dan Nakir ni adalah satu makhluk yang sangat menakutkan. Dan benda ni sudah diceritakan oleh Nabi. Lalu kita sebagai umat Islam ni, kita pasti akan berjumpa dengan Munkar dan Nakir ni lah. Dan kita pasti akan disoal oleh Munkar dan Nakir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis, dalam hadis kursi ataupun dalam beberapa hadis, ada diceritakan bahawa ada segolongan ataupun beberapa golongan manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamat daripada soalan-soalan ataupun ujian-ujian yang diberikan oleh Munkar dan Nakir. Kita ni bila kita sebut kita akan jumpa dengan seorang yang gagal, seorang yang something dan sebagainya, mestilah kita berusaha untuk mengelak dah. Jadi Munkar dan Nakir ni digambarkan dalam hadis bahawa mereka ni adalah satu makhluk ataupun malaikat yang sangat gagal dan menakutkan. Kalau kali soalan tu, suara macam buruk. Salah jawab dan sebagainya, pasti akan dikenakan hukuman yang sangat berat. Jadi kalau boleh kita ni, kalau diberikan peluang oleh Allah untuk elak daripada disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir ni, adalah satu kenikmatan yang sangat besar. Kita boleh berlepas daripada soalan-soalan yang akan diberikan oleh Munkar dan Nakir. Lalu daripada beberapa hadis disebut bahawa terdapat beberapa golongan yang akan diselamatkan daripada fitnah ataupun soalan-soalan daripada Munkar dan Nakir ni tau. Jadi pagi ni kita nak tengok siapakah golongan-golongan yang akan diselamatkan. Mudah-mudahan kita dapat istifadah lah. Kita dapat
mengambil pengajaran dan berusaha sekurang-kurangnya untuk menjadi salah seorang daripada orang yang disebut. Baik, yang pertama, orang yang akan selamat daripada fitnah kubur ini yang disebut di dalam hadis-hadis, iaitulah yang disebut sebagai seorang ribat. Dalam bahasa Arab disebut sebagai ribat, ataupun orang yang ribat terhadap musuh. Apa maksud ribat ni? Ribat ni adalah orang yang berjaga. Dalam satu hadis disebut yang diriwayatkan oleh Salman bahawa Rasulullah SAW telah berkata, ribatu yawmin wa layla khairun min siyam syahrin wa qiyami wa in mata jara alayhi amaluhu alladhi kana amaluhu wa ujriya alayhi rizquhu wa amana fitan. Nabi kata, ribatu yawmin wa layla khairun min siyam syahr. Nabi kata orang yang berjaga malam ni, siapa ribat ni? Ribat ni adalah orang yang berjaga, bersentang mata pada waktu malam, semata-mata untuk menjaga keamanan. Kalau kita tengok konsep kita sekarang ni, siapa polis ataupun askar, orang yang berjaga keselamatan negara di sempadan dan sebagainya. Polis, orang yang berusaha menjaga keamanan di dalam masyarakat, supaya masyarakat ini boleh hidup dalam keadaan aman. Dengan adanya polis, adanya askar ni, kita dapat melakukan ibadah dengan tenang. Kalau kita tengok di tempat-tempat lain, contoh di Patani, di Rohingya, ataupun di Palestin, di negara-negara yang bergolak dan sebagainya, mereka ni tidak mampu untuk melakukan ibadah dalam keadaan hati mereka ni tenang. Tengah-tengah semayang letup masjid, ada orang letup masjid. Jadi besarnya rahmat yang Allah SWT berikan kepada orang yang menjaga keamanan ni, sehingga kan Allah SWT sebut bahawa Nabi sebut bahawa orang yang menjaga keamanan ini, satu hari yang dia jaga adalah terlebih baik daripada khairun min siyam syahrin. Satu hari orang yang berjaga ni, menjaga keamanan ni, adalah terlebih baik daripada orang yang berpuasa selama sebulan. Orang yang berpuasa selama sebulan, beribadah selama sebulan ni, Nabi kata terlebih baik ganjaran dia adalah orang yang menjaga perbatasan selama satu hari. Sebab apa itu? Kalau kita fikir secara logik, macam mana orang ni boleh berpuasa dalam sebulan tu dalam keadaan dia aman, boleh berpuasa, melakukan ibadat dan sebagainya? Sebab apa? Kerana ada keamanan yang dijaga, yang terjaga. Waqiyam ini, dan juga orang yang menjaga perbatasan, orang yang jaga keamanan ni, satu hari yang dia jaga tu adalah terlebih baik daripada orang yang bangun malam, orang yang qiyam selama sebulan. Contoh yang paling mudah lagi, orang yang kalau ada rukun tetangga, orang yang biasa jaga keamanan kampung ni, orang ni juga boleh dikategorikan juga, sebab dia ni menjaga keamanan kampung, mewujudkan suasana yang aman, sehinggalah orang-orang lain boleh berada di dalam rumah mereka dalam keadaan aman. Jadi orang-orang yang jaga security guard dan sebagainya pun termasuk di dalam orang yang menjaga keamanan. Kadang-kadang kita tengok pandang remeh je dia. Tengok jaga. Tetapi sebenarnya Allah SWT memuliakan pekerjaan mereka itu, sehingga kan Nabi kata orang yang menjaga keamanan ni terlebih baik daripada orang yang beribadat ataupun berpuasa selama sebulan. Dan orang yang menjaga keamanan ini, orang yang paling berpeluang besar lah, yang disebut dalam hadis ni, bahawa orang yang menjaga keamanan ni orang yang berpeluang besar untuk mati. Bila mana mati tu, dia ni akan diselamatkan daripada fitnah kubur. Tetapi mestilah orang yang menjaga
menjaga keamanan itu, dalam keadaan dia menjaga keamanan itu, dia tidak menyertakan dengan maksiat. Tak boleh dah tengah jaga jaga keamanan tu minum arak dan semuanya. Buat program-program yang melanggar hukum syarak, itu tidak dikira dah. Mestilah dalam keadaan dia ni juga orang yang menjaga hukum hakam Allah. Orang yang dalam pekerjaan dia tu sentiasa mengingati Allah, menunaikan perintah Allah. Barulah dia ni apabila mati, dia dijanjikan oleh Allah SWT diselamatkan daripada fitnah kubur. Orang yang kedua ialah sebagaimana yang kita tahu bahawa orang yang kedua yang diselamatkan daripada fitnah kubur, daripada azab kubur, ialah orang yang syahid di jalan Allah. Ni syahid-syahid ini, apa yang disebut di dalam hadis, zahir dia adalah orang yang berjuang mengangkat senjata, berperang untuk mempertahankan kalimah Allah. Macam orang kita ni payah sikit lah, tak nak angkat senjata. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang di Palestin, di Syria dan sebagainya, negara-negara yang berperang dan sebagainya, mereka yang syahid ni, kalau kita tengok wajah mereka ni pun sudah menggambarkan ketenangan dan kerahmatan Allah terhadap mereka. Dan betul lah tak semua yang ada yang Tuhan tunjukkan, tapi ada sebahagian yang Tuhan tunjukkan pada wajah-wajah mereka ni mati dalam keadaan tersenyum, nakuk kedua-dua, gigi atas dan gigi bawah. Ada 6 keistimewaan yang disebut terhadap orang yang mati syahid ini. Antaranya yang pertama adalah orang yang mati syahid ini, dosa mereka akan diampunkan ketika mana mula darah mereka ni menitis darah. Bila mana mula-mula darah mereka ni menitis, ketika itulah diampunkan segala dosa-dosa mereka. Dan kita ni berpeluang dalam mati syahid ni. Syahid ni disebut bahawa syahid ni terdapat dua jenis syahid. Syahid yang pertama syahid dunia akhirat. Jenis yang kedua syahid akhirat saja. Orang yang berperang mengangkat senjata semata-mata untuk mempertahankan agama Allah disebut sebagai orang yang syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Adapun kita ni berpeluang nak mati syahid, ada peluang lagi. Iaitu dah disebut sebagai syahid akhirat. Dalam satu hadis disebut bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa sesiapa yang berniat untuk mati syahid, walaupun dia ni mati di atas katil sekalipun, tetapi jika dia ada niat sungguh-sungguh untuk mati syahid, maka Allah akan kurniakan kepada dia dengan ganjaran tanda mati syahid. Tapi syahid dia ni bukanlah maknanya tak payah mandi, tak payah kubur dan sebagainya. Dia masih diuruskan sebagaimana jenazah biasa, tetapi ganjaran ataupun pahala yang diberikan kepada dia itu sama dengan ganjaran orang yang mati syahid. Jadi kita niat sama, bukan kata maknanya niat nak mati. Ada setengah orang nak pula niat baru lagi niat mati kan, itu maksud dia kena ada dalam hati kita ni cita-cita untuk mati syahid. Kerana sekiranya kita tahu bahawa terdapat banyaknya ganjaran kelegahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang mati syahid ini, niscaya kita akan bercita-cita semua-semua untuk mati syahid. Bahkan orang yang mati syahid secara dunia ni, mati syahid dunia akhirat ni, mati kerana berperang, diceritakan bahawa mereka ni sanggup untuk bila mana dihidupkan kembali di akhirat, minta dengan Allah SWT supaya dimatikan sekali lagi. Kerana apa? Kerana besarnya ganjaran dan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati syahid. Sehinggalah hati. Kita ni kalau luka sekali, lama dah luka tak sakit apatah lagi mati. Mati ni adalah satu kesakitan yang orang kata dia peringkat tertinggi bila mati ni Tapi orang yang mati syahid, bila dihidupkan semula di akhirat, minta dengan Allah supaya dimatikan sekali lagi. Kerana nikmat yang Allah beri terlalu besar. Jadi sekurang-kurangnya kita ni bercita-cita lah untuk mati syahid. Mudah-mudahan
Kalau kita mati itu, kita diberikan ganjaran yang sama sebagaimana orang yang mati syahid. Dan orang yang mati syahid lagi diperlihatkan tempat tinggalnya di dalam syurga. Ketika mana waktu dia mati, Tuhan tu buka hijab untuk ditunjukkan kepada dia ni tempat dia di dalam syurga. Sebagaimana yang kita sebut tadi lah. Ada sebahagian daripada syahid-syahid tu yang mati dalam keadaan mukanya tersenyum. Kerana melihat apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi, yang ketiga, kelebihan juga orang yang mati syahid ini adalah diselamatkan daripada azab kubur. Inilah yang disebut di dalam hadis, bahawa orang yang mati syahid ini pasti akan diselamatkan daripada azab kubur. Yang keempat, orang yang mati syahid ini juga akan terselamat daripada gelombang besar hari kiamat. Hari yang di mana semua manusia ini berada di dalam ketakutan. Dan masa itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dia kepada orang yang syahid ini dengan diselamatkan daripada segala fitnah-fitnah dan juga ancaman-ancaman pada hari kiamat pada orang yang syahid. Dan orang yang syahid ni bila dia mati, keistimewaan dia bila dibangkitkan pada hari akhirat, dia ni kita boleh tahu dia ni orang yang mati syahid. Di antara dia disebut bahawa orang yang mati syahid ni Tuhan akan bagi dia ni satu mahkota yang berbentuk permata yang ada di tubuh dia. Maknanya kalau kita tengok hari kiamat tu, orang yang ada permata di tubuh dia ni diberikan mahkota permata pada tubuh dia ni, kita tahu bahawa dia ni adalah orang yang mati syahid. Maksud dia kenapa ni mahkota ni? Maksud dia diberikan kemuliaan, diberikan satu kelebihan oleh Allah SWT berbanding dengan orang lain. Nak menunjukkan bahawa orang yang mati syahid ini adalah merupakan salah seorang daripada tetamu-tetamu Allah. Kita nak jumpa Allah kan? Mesti kita nak jadi tetamu Allah. Tanda dia, kok jelaskan dia orang yang syahid lah. Tuhan tunjuk selalu tanda dia apa? Diberikan mahkota. Dan juga orang yang mati syahid ini akan diberikan, dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. Bila dia dalam syurga, Tuhan bagi dia, dikahwinkan dia dengan 72 orang bidadari. Dan juga diberikan syafaat, diberikan kelebihan untuk memberi syafaat kepada 70 orang keluarga dia. Orang lain dah, Ustaz, biasa kalau orang puan nak tanya dah, Ustaz, dia kahwin dengan 72 orang ni, cemburu lah saya dah. Biasa bini gitulah. Tanya gitu. Cemburu ke masa tu? Tuhan buat, bila masuk syurga, segala benda-benda yang sifat-sifat yang tidak baik itu, Tuhan hilangkan. Masa tu orang puan tidak akan rasa cemburu dah. Untuk lelaki aku boleh menikah 72 orang. Aku comel-comel lah tu, kemudian masa tu tak lah masa tu. Masa tu, orang puan dia akan merasa bangga dengan suami dia tau. Bangga, suami aku adalah seorang yang mati syahid. Bahkan dikurniakan, dihadiahkan dengan 72 orang bidadari. Boleh beri pula syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia tau. Lalu, kalau kita tengok, ulama bahas, sebab apa orang yang mati syahid ni dia ni tidak dikenakan dengan soalan-soalan ataupun soalan yang akan dikemukakan oleh munkar dan nakir. Sebab apa dia ni tidak dikenakan dengan soalan-soalan tersebut? Sebab apa? Jadi Imam Qurtubi kata, orang yang berperang di jalan Allah ni, dia pasti, bila dia mati syahid ni, dia pasti akan bertemu dengan ajal lah. Ketika mana dia nak bertemu dengan ajal tu, sama ada dia dilimbat dengan pedang ke, ataupun ditembok ke. Pada waktu dia nak kena tembok, dia nak kena libat dengan pedang tu, ketika itulah orang yang berperang ni akan diuji keimanan dia. Sama ada dia ni tetap dengan pendirian dia untuk mempertahankan agama Allah walaupun ajal masa, ataupun dia ni akan melahirkan diri. Orang yang melahirkan diri, ketika itu sudah terbukti bahawa dia ni adalah orang yang munafik. Bahkan orang yang lari daripada kufur ni diberikan dengan satu
hukuman yang sangat berat di dalam Islam. Jadi Imam Qurtubi kata bahawa orang yang syahid ini tidak akan disoalkan lagi dalam kubur. Kerana ketika dia nak mati tu, dia sudah diuji dengan diuji keimanan dia tu. Mu nak kena libat dengan pedang ataupun tak kena tembak lagi. Sama ada mu ni mempertahankan agama mu ataupun mu ni nak lari. Tak. Jadi ketika itu dia sudah diuji. Lalu dia ditembak, dibunuh dan sebagainya. Maka Imam Qurtubi kata dia sudah diuji ketika mana di atas dunia. Jadi dia tidak perlu lagi disoal, diuji keimanan dia, dipersoalkan keimanan dia ketika mana dia berada di dalam kubur. Ini kata Imam Qurtubi. Dan ulama juga memperbahaskan siapa lagi orang yang mati syahid ni. Nah, orang yang dikira sebagai mati syahid ni ada dikira sebagai mati syahid ni, antara ini adalah orang yang mati lemas. Orang yang mati lemas di lautan juga dikira sebagai mati syahid. Nah, mati syahid akhirat lah. Lagi siapa lagi? Ibu yang mati melahirkan anak juga dikira sebagai syahid. Nah, ngandung 9 bulan 10 hari, nah, ke mana nak melahirkan anak tu lekat dalam perut dan sebagainya. Lalu anak tu lemah, mak dia pun lemah juga. Mak dia mati. Mati dia tu bukan mati sia-sia, bahkan dikira sebagai mati syahid. Sebab itulah orang puan ni tugas melahirkan anak ni sangatlah mencabar dan dipandang tinggi di sisi agama Islam. Islam sangat memberi satu kedudukan yang tinggi kepada wanita. Kalau orang lelaki kena beranak juga. Amak-amak orang lelaki ni nak beranak tak? Tapi Allah SWT ceritakan orang puan yang beranak. Amak-amak ni kalau kita orang lelaki ni kena beranak, sanggup kerja. Sebab itulah kita ni kena buat baik orang puan tau. Anak-anak kena hormat pada ibu tak? Orang puan ni bila nak beranak boleh tak? Sakit dia tu macam dia patah-patah nak bilang ni. Tanyalah orang puan ni tak tahu tak. Orang kabur pengalaman ni tak. Kalau lahir secara haji ataupun secara biasa, sakit lah. Tak. Ada sebahagian yang tak boleh lahir secara biasa. Tak. Kena belah pula. Tak. Belah tu pula nak kena baik tu, makan masa. Jadi orang lelaki ni kena buat balik lah dengan orang puan. Kena hormat orang puan tau. Nak tegur balik. Janganlah nak tegur tu angkat tangan lalu. Dah kena sikit, angkat tangan lalu. Mesti berbuat baik dengan isteri kita, dengan mak kita. Baik, siapa lagi yang akan diselamatkan daripada fitnah kubur ni? Ni yang biasa kita tahu dah. Antaranya adalah orang yang mati dalam keadaan dia ni membaca surah Al-Mulk. Bukan maksudnya dia nak mati dia baca surah Al-Mulk, tapi dia ni sentiasa mengamalkan surah Al-Mulk. Sebab itulah kita besar dah pada anak-anak kita dah, pada isteri kita, pada keluarga kita ni paling kurang surah yang kita kena hafal adalah surah Al-Mulk. Sebab surah Al-Mulk ni juga disebut sebagai surah Al-Munjiyah. Al-Munjiyah ni penyelamat. Penyelamat daripada apa? Penyelamat daripada fitnah kubur. Dalam satu hadis diriwayatkan bahawa ada salah seorang sahabat ni, suatu hari dia berjalan. Dia berjalan, kemudian dia nampak satu tanah lapang. Lalu dia pun dirikan kemah lah di atas tanah tu untuk berehat. Lalu didirikan khemah di atas tanah tersebut. Ketika mana dia berehat, lalu terdengar daripada tanah tersebut orang yang sedang membaca surah Al-Mulk. Ini daripada hadis ni. Dia dengar semua berehat tu, orang baca surah Al-Mulk. Kita kalau dengar begitu, lagi dah walaupun dia Al-Quran lah. Dengar itu, mana ni? Buku-buku lagi jadi. Tapi hebatlah, sahabat Ali dia tunggu, dia dengar dalam tanah tu dibacakan, ada orang suara yang membaca surah Al-Mulk daripada awal hingga akhir. Buku-bukunya dia menjadikan khemah di atas kesan ataupun tapak kubur yang lama.
Lalu dia pun bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah kejadian itu, dia bertemu dengan Rasulullah, dia tanya Rasulullah, lalu Rasulullah sebut bahawa sesiapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, niscaya surah itu akan menjadi penemang seseorang itu bila mana dia berada di dalam kubur. Jadi surah Al-Mulk ni adalah salah satu surah yang akan menjadi penemang kepada seorang di dalam kubur. Kita ni kalau mati memang ada seorang kita baik dengan kawan kita pun, baik dengan isteri kita, sayang semua pulih semua benda dah. Tapi kalau kita mati, kita nak ajak kita sama dengan kita. Apa macam orang yang paling rapat dengan kita pun tak bermakna kita ni akan duduk seorang dalam kubur. Jadi kalau boleh hendaklah ada penemang lah. Jadi penemang tu antara yang disebut oleh Nabi adalah orang yang membaca surah Al-Mulk. Lagi antaranya lagi adalah orang yang sentiasa membaca surah As-Sajdah. Nabi kata sesiapa yang sentiasa mengamalkan membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk pada setiap malam, dia ni akan terbebas daripada fitnah kubur juga. Dan satu golongan lagi antaranya adalah golongan yang disebut sebagai As-Siddiqun. As-Siddiqun ni adalah orang yang membenarkan agama dengan sungguh-sungguh. Jadi As-Siddiqun ni ada satu doa kita baca. Allahumma ja'alna minas siddiqin, Allahumma ja'alna minan nabiyyin. Allahumma ja'alna minan nabiyyin. Tak ingat. Tapi antara doa-doanya kita minta, antara yang ada adalah kita minta ni supaya kita ni digolongkan dari golongan para anbiya, para siddiqin, orang yang benar, wasyuhada, dan golongan-golongan yang syahid. Doa ni alladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Orang yang salih. Kita ni minta dengan Allah supaya ditempatkan dengan golongan orang-orang yang para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan juga orang yang melakukan amalan soleh. Jadi ulama bahas apa kalau doa ini, kalau orang yang syahid ni, tadi kita bahas orang yang syahid ni diselamatkan daripada siksaan kubur ataupun fitnah kubur. Jadi kita minta juga combine dalam doa ni, antara ni adalah As-Siddiqin. Jadi mudah-mudahan supaya kita ni minta jadi daripada golongan As-Siddiqin ni sama juga dengan orang yang syahid, yang telah selamat daripada siksaan kubur ataupun fitnah kubur. Jadi itu antara golongan-golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada fitnah kubur. Jadi mudah-mudahan kita ni berusahalah ataupun diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ni mati dalam keadaan diselamatkan daripada fitnah kubur. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.